Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang Nissan GT-R. Kenapa kereta ni digilai ramai orang? Anda, saya dan semua orang. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Tapi seperti biasa sebelum kami bermula, mungkin anda di luar sana dah lama tengok mekanika ni tapi dia lupa nak tekan butang subscribe. Jadi mohon bantu kami dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan follow kami di semua media sosial, Instagram, TikTok dan juga Facebook. Ya, Encik. Selamat datang. Bang, PAM 5, RM60. Alamak, lupa bawa kad lah pula. Gunalah BH Petrol e-Card Apps. Isi minyak dapat ganjaran, anda boleh kumpul e-point. E-point ni dia boleh guna untuk isi minyak atau redeem BH Petrol Lube dan barang-barang eksklusif di BH Petromart. Gunakanlah referral code BHPX Mekanika dan anda akan dapat 100 e-point percuma. Nissan GT-R, ia bukan sahaja sekadar sebuah sports car tapi adalah lambang kebangkitan. Lambang kebangkitan Nissan dan juga Japan. Kalau kita tengok pada 90-an, Nissan sebenarnya menghadapi masalah yang kronik. Walaupun kita nampak dia macam tak ada apa-apa, jual kereta macam biasa, tapi sebenarnya dia ada internal problem yang kronik. Dia ada masalah keuangan sebab bubble ekonomi Japan yang bermula pada awal 90-an tu dah nampak ke puncaknya. Pada hujung 90-an, kebanyakan syarikat manufacturer kereta daripada Jepun ni tengah sakit dan Nissan antara yang kronik pada masa itu. Dan kalau anda nak tahu, pada 90-an juga hujung tu Nissan sebenarnya hampir bankrupt. Dia orang memang sakit kronik yang teruk sehinggalah dia berjaya diselamatkan oleh Renault daripada France. Jadi berlaku pertukaran saham pada masa itu dan Nissan terus bernyawa. Sewaktu Renault mengambil alih Nissan, dia telah menghantar CEO yang baru iaitu Carlos Ghosn. Carlos Ghosn ni dia ada skandal yang lain pula, ada masalah lain yang itu kita cerita dalam video yang lain lah. Dalam tempoh pengurusan oleh Carlos Ghosn ni, dia ada aim satu je, dia nak bangkitkan semula tu Nissan Skyline R34 tu. Jadi kita mesti kena buat balik sebab Nissan ni heritage dia dekat sana. Jadi Carlos Ghosn ni dia kata kena buat dan kena buat. Jadi mereka buat prototype pada 2002 dan akhirnya pada 2008 lahirlah semula Nissan GT-R. Namun dia bukanlah Nissan GT-R Skyline yang dulu. Yang dulu dia sekadar macam entry level sports car. Tapi yang GT-R yang baru ni memang direka untuk bersaing dengan liga sports car. Dan pada ketika dia buat pun dia dah kata kereta ni dia mesti lawan dengan target dia ialah Porsche 911 Turbo. Dalam masa 10 tahun pemerintahan Carlos Ghosn ni banyak skandal masalah yang berlaku. Namun GT-R masih dalam production daripada 2008 sehingga ke hari ini. 15 tahun tuan-tuan untuk sebuah produksi kereta memang dah consider memang sangat lama untuk standard industri kereta pada hari ini. Last year Nissan dia launch Nissan GT-R T-Spec. Kami sendiri waktu kami buat video tu kami rasa this is the final, the last hurrah untuk Nissan GT-R. Tapi dia keluar lagi 2024, dia announce pula color baru lah apa semua. Lepas tu dia launch pula Nissan Fairlady 400. Bila kita keluar je 400Z ni, kita rasa ini dah last kot GT-R. Yang ni dia dah nak ganti dah, mungkin dia nak streamline semula kan. Tapi dia keluar lagi. Maksudnya tahun depan 2024 pun ada lagi GT-R. Soalan dia, kenapa kereta ni masih lagi dikeluarkan dan kenapa semua orang suka dengan GT-R dan kenapa GT-R ni memang sebenarnya sebuah sports car yang berbaloi? Yang pertama, jika anda membeli GT-R, anda tidak membayar teks jenama atau brand tax. Ada brand tax ke? Ada. Dia tersembunyi sebenarnya. Macam kita beli barang-barang mewah. Contohnya beg tangan LV, Hermes apa semua.
dia tak ada teknologi pun kat situ. Sebenarnya harga yang kita bayar tu harga jenama dia. Mangkuk ayah jugalah siapa yang beli tu. Okey. Pada 2008, okey, bila GTR ni buat, dia target untuk tapau Porsche 911. Masa itu generasi adalah 911 997. Okey, dengar baik-baik 997. Dengan harga yang separuh ataupun separuh lebih murah daripada 997 tadi. Okey, itu cerita tentang GTR. Tapi laju, power. Kenapa dia buat? Sebab jenama dia Nissan. Bila dia tak jenama macam ni, dia tidak perlu jual mahal. Dan sebenarnya kereta ni memang boleh dibuat murah pun, sebab Nissan memang daripada awal memang dia target untuk buat sports car yang mampu milik. Bayangkan kalau jenama dia Jepun tapi Lexus, of course dia akan jadi mahal dan mungkin sama mahal dengan 911. Tengok saja Lexus LFA memang mahal. Buka je harga masa dia launch dah $1 juta lebih. Dan selepas 15 tahun dalam market, jenama yang satu ni yang memang Nissan saja nama dia berjaya menapau bukan saja satu Porsche 911 Turbo tapi 3 generasi. Dia tapau 997, 991 dan juga 992. Yang 992 tu mungkin dia kalah lah. Tak tahu lagi. Yang kedua, sentiasa improve. Jadi Nissan GTR ni walaupun dia lama tapi dia tidaklah dinosaur dari segi teknologi, sebab dia sentiasa dinaik taraf dari generasi ke generasi dalam model yang sama. Okey, daripada awal lagi masa dia buat GTR ni, dia telah menentang hukum fizik. Macam mana tu? Okey, kalau kita tengok kereta-kereta sports car, hypercar, rules yang pertama dia mesti buat ialah kereta tu mesti ringan. Kalau kita tengok Ferrari, Lamborghini, Porsche apa semua, dia berkisar pada 1100 kilo sampai maybe 1300 kilo dengan power 500, 600, 700 horsepower. Ini yang kebiasaannya dibuat sebagai sports car. Namun GTR dia menentang rules pertama tadi. Dari segi fizik pun dia dah salah dari segi teori, sebab dia punya berat ialah 1750 kg. Pada 2008 itu adalah sports car yang terberat pernah dihasilkan untuk mass production sports car. Berat, tapi macam mana GTR ni boleh jadi power, boleh tapau kereta-kereta lain, supercar lain? Sebab Nissan tumpukan pada enjin dan juga transmission. Walaupun dengan chassis yang berat, dia ada enjin yang bagus iaitu VR38DETT 3.8 V6 twin turbo. Jadi rahsia dia adalah twin turbo, 2 turbo berkembar dan juga sistem all-wheel drive. Jadi setiap generasi GTR ni sebenarnya telah dinaik taraf. Kita boleh tengok orang biasa buat chassis dia ringan-ringankan. Nissan dia buat juga sebenarnya. Untuk model T-Spec dia kurangkan berat tapi dia tidak signifikan sangat. Contohnya, dia punya chassis, dia develop bersama dengan Lotus. Untuk subframe belakang, subframe depan dan juga sistem gantungan tu, dia punya suspension tu semua diperbuat daripada aluminium. Barang tu je yang ringan, the rest memang berat. Tapi enjin 3.8 liter ni memang power. Daripada awal lagi dia dah develop enjin ni, dia kata aku buat enjin ni memang nak bagi lagi power. Keluar-keluar 470 horsepower. Tak adalah power sangat tapi dia dah ready internal part apa semua supaya enjin tu tahan. Sebab walaupun GTR ni bukanlah JDM yang normal macam zaman RX-7, R34, Supra, MR2, bukan zaman itu, tetapi pembuat engineer generasi moden ni dia dah tahu dah ni keluar nanti mesti orang modify ni, dia orang beli kat Shopee ni terbukit apa semua. Jadi dia dah tahu orang akan modify, jadi dia sediakan platform yang kuat. In fact, kalau kita tengok dari segi production, pada 2008 waktu dia launch kereta ni 473 horsepower saja. Lepas tu pada model DBA bila dia upgrade 2010 dia versi kali pertama 478 horsepower. Lepas tu dia naik lagi 523, 542, 562 dan untuk model 2024 dia 575 horsepower. Bayangkan enjin yang sama perubahan 100 horsepower lebih berbanding dengan kategori generasi pertama dia dikeluarkan. Dan transmissionnya masih sama DCT 6-speed yang dibuat oleh Bob Warner yang masih tahan sehingga ke hari ini. Kalau kita bercakap tentang dual clutch transmission, 6 gear ni level apa je? Level Mazda je sebenarnya, kereta-kereta penumpang biasa. Tapi sports car dengan 6-speed dual clutch yang masih tahan untuk menampung orang buat sampai 1000 horsepower GTR, 1500 horsepower. Tak ada masalah. Yang ketiga, power yang underrated.
macam mana ni? Okey, kami cuba explain yang terbaik lah. Okey, pada 90-an, 80-an, awal 90-an ni, ini adalah perlumbaan di mana syarikat-syarikat Jepun cuba membuat kereta dengan enjin kecil tapi power dia melampau-lampau tinggi. Bayangkan enjin 2000cc pada masa tu, 280 horsepower, 300 horsepower. Pada masa itu, kita jangan cakap pasal AMG zaman sekarang. Ni cerita 30-40 tahun lepas. Jadi bila perlumbaan ni terlalu drastik, dah jadi macam ekstrim macam tu, dia bukan saja pada kereta tuan-tuan, pada motor pun sama. Honda Big Four, Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, berlumba-lumba siapa boleh cecah 300 km, 400 km. Jadi ada gentleman agreement. Gentleman agreement untuk kereta ni dia kira macam Nissan dia bagi tahu, kita pakat-pakat lah, kita jangan lebih 280 horsepower lah, esok nanti orang bising, government sekat kita buat kereta macam mana. Jadi dia gentleman agreement pada masa itu. Jadi semua kereta 90-an dia capkan pada 280 horsepower dan speed limit dia 180 km sejam saja. Maksudnya keluar kilang memang tak boleh lebih 180 dan keluarlah HKS, F-Con V Pro lah, Apex, IC, VSC, semua try to buang dia punya power cut tadi. Itu memang biasa dalam budaya ataupun culture JDM yang suka modify. Jadi bila GTR ni keluar, dia declare 473 horsepower je, tak laju sangat kereta ni. Tapi bila keluar je kereta tu, orang pergi dyno, pergi test apa semua, memang confirm di atas 500 horsepower. Jadi setiap generation yang kami sebutkan tadi, daripada 400 lebih sampai ke 500 lebih, dia memang under declared. Atas paper dia memang nampak rendah, tapi bila dia lawan dengan kereta-kereta lain yang angka dia lebih tinggi, dia menang. Ini memang magic. Anda boleh tengok dalam YouTube, dalam internet, dalam TikTok macam mana GTR ni dia test drag dengan Porsche, dengan Ferrari, dengan Lamborghini, yang mana angka horsepower kereta lain tu jauh lebih tinggi dan juga kereta tu 2, 3, 4, 5, 6 kali lebih mahal daripada GTR, tapi kena tapau ikat tepi padan muka dia. Yang keempat, GTR adalah sebuah sports car yang praktikal. Okey, sports car ni kebiasaannya benda praktikal ni engineer dia tak fikir langsung lah. Itu ikut suka kau lah. Janji kereta ni mesti laju, ringan, sedap bawa. Itu je. Jadi ini adalah falsafah sebuah sports car. Biasanya sports car ni dia sempit, tak ada glove box, bonnet belakang kecil. Contohnya macam Mazda Miata kami. Tapi GTR ni sebenarnya daripada awal lagi dia nak buat sebuah sports car yang praktikal. Jadi dia ada seat 2+2, 2 orang belakang, 2 orang kecil dekat belakang. Mungkin sempit, tapi untuk perjalanan short distance boleh duduk dekat belakang. Kalau kanak-kanak lagilah boleh duduk. Dia punya bonnet belakang, walaupun kereta ni tak nampak besar sangat, tapi bonnet belakang dia 315 liter. Untuk sebuah standard sports car, memang ini dah cukup besar. Atas 300 liter memang besar. Dan kalau anda nak tahu, untuk Nissan GTR model 2017 ke atas yang dia dah revise dia punya suspension, memang suspension dia selesa. Ada orang kata lembut sangat, tapi bagi saya 2017 tu model suspension yang paling sedap. Dan juga kereta ni walaupun dia laju 500 lebih horsepower, dia punya maintenance dia untuk kategori sports car memang murah, memang affordable. Banyak orang mampu pakai, tapi dia tidaklah murah macam maintain Honda Civic, Miata apa semua tu, mahal lah juga. Tapi kalau untuk kategori sports car, dia murah lah. Yang kelima, harga pasaran terpakai yang bagus. Ya, bagus tuan-tuan harga GTR ni. Biasanya sports car ni dia berada dalam dunia dia yang tersendiri. Untuk pembeli pertama, dia akan beli $1 juta, $2 juta. Kalau kita tengok Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Aston Martin kan, kalau kita tengok harga baru dia mahal betul. Tapi bila harga second hand, bila dia dah lebih 10 tahun, tengok dia punya resale value. Tapi kalau kita tengok GTR, harga dia agak maintain, agak berbaloi sebenarnya. Okey, contohnya kita tengok model tahun 2008. Sekarang harga terpakai ialah sekitar 250, 280. Masih lagi 200 lebih untuk kereta tahun 2008 tuan-tuan. 15 tahun punya kereta kena bayar harga 200 lebih. Resale value dia secara overall memang sangat bagus. Sebab apa? Sebab demand dia masih tinggi. Orang yang memang tak mampu nak beli yang 600, 700 ribu unregister, dia akan cari yang second hand. Jadi untuk model 2008 tadi memang 200 ribu lebih. Untuk 500 horsepower, berbaloi lah. Sebelum kita meneruskan ke poin yang seterusnya, di sini saya ada benda yang mungkin saya sedikit nak share kepada anda di luar sana lah. Kita ni bila kita pakai motor, kereta, lori, whatever lah, kita tetap kena isi minyak. Sama ada kita isi minyak daily ke, weekly ke, sebulan sekali, tetap kena isi minyak. Cumanya
sayang bila kita isi minyak ni kita tak dapat apa-apa benda, tak dapat apa-apa reward, rasa macam rugilah pula. Sebab tu hari ni kami nak perkenalkan BH Petrol E-Card App. Apa benda BH Petrol E-Card App ni? Anda boleh dapat eksklusif member benefit. Contohnya anda boleh tahu promosi terbaru, anda boleh tahu harga petrol semasa, anda boleh isi minyak dengan mudah dan juga cepat, dan yang paling best sekali anda boleh kumpul E-Point. E-Point ni apa pula? E-Point ni anda boleh guna untuk isi minyak ataupun redeem BH Petrol Lubes dan juga barang-barang eksklusif di BH Petromart. Macam mana ni? Macam mana nak join ni? Okey, anda boleh download di App Store ataupun Play Store. Lepas tu macam biasa kena sign up lah, isi detail kat sana. Dan jangan lupa masukkan referral code daripada kami. Rare ni, BHP X Mechanica. Jangan lupa masukkan BHP X Mechanica. Kenapa? Sebab anda akan dapat 100 E-Point percuma. Free. Apa nak bagi? Okey, kita sambung balik ke poin yang ke-6, iaitu kenapa GTR ni digemari ramai. Sebab yang ke-6, barang performance dia banyak. Maksud kami sangat-sangat banyak. Secara teori, GTR ni bukanlah kereta sports JDM sebab dia buat untuk pasaran global. Okey, dia dijual di seluruh dunia. Dia ada right hand drive, dia ada left hand drive, dia ada spek negara tu, spek negara ni. Jadi dia memang sebuah kereta global yang bukan lagi dirujuk sebagai JDM. Namun, untuk sebuah jenama Jepun, untuk Nissan, dia masih lagi mempunyai DNA JDM, Japan Domestic Model. Sebab apa? Sebab di Jepun sendiri, model-model JDM sudah tidak banyak. Model-model kereta sport yang sedap tidak lagi wujud dekat Jepun. Pilihan sudah tidak ada. Jadi GTR ni juga sangat popular di Jepun. Kereta orang suka sangat dekat Jepun. Buat main track, buat pakai hari-hari, buat mengorat, cari awet, bawa janda. Bawa janda tak dah. Okay. Jadi dekat sana, dia punya culture dia. Bila culture kereta JDM ni akan ada banyak high performance parts. Akan ada banyak aksesori. Jadi kalau anda main GTR untuk mencari barang-barang dia memang sangat-sangat senang. Just name it. Nak buat apa? Nak upgrade engine? Ada. Nak upgrade turbo? Ada. Performance part? Ada. Tuning part? Ada. ECU? Apa mak nenek? Semua ada jual. Rim, suspension, brake, dan juga yang menariknya, harga jualan untuk high performance part Nissan GTR ni tidaklah semahal kalau kita nak main. Contohnya, body kit gembala dekat Porsche 911 memang mahal. Exhaust Gintani dekat Lamborghini memang exhaust pun dah 780,000. Tapi GTR ni sangat mampu milik. Set exhaust HKS dia berapa duit je? Harga Waisuku je. Memang untuk kategori sports car, kalau nak main GTR ni memang terbaik dan juga banyak sangat pilihan yang ada dekat luar sana. Okey, itulah tadi sebab-sebab kenapa Nissan GTR ini sangat digemari ramai orang di seluruh dunia. Sehingga kan timbullah pelbagai persoalan. Ada yang komen-komen dikatakan, relevan lagi ke GTR ni nak beli baru tahun 2023, 2024? Ya, kalau anda tanya pada kami, masih relevan because of harga dia yang sangat mampu milik itu. Jadi akan timbul persoalan kedua. Lama sangat dah ni, 2024, 16 tahun dia production. Mana ada kereta sport keluar 16 tahun? Akan ada model baru ke? Okey, kalau anda follow TikTok kami ada ke Jepun bulan lepas, kami ada buat sedikit teaser mengenai model konsep iaitu prototype Nissan R36. Walaupun bentuk dia macam budak giat marah buat pakai pembaris dengan kotak cardboard, tak cantik, macam mana dia boleh letak dekat Tokyo Motor Show macam tu kan? Okey. Untuk model R36 yang kami cerita tu memang jelas bahawa Nissan akan beralih daripada enjin ICE kepada elektrik. Ya, memang R36 akan jadi kereta elektrik sepenuhnya. Tapi, okey, bila dia nak keluar ni? Pada hemat kami, sekarang dalam tim Nissan sendiri, dalam office dia sekarang ni, dia tengah bergaduh ni. Geng-geng enjin dia kata, "Weh, aku tak nak buat elektrik, kau pergi buat mesin basuh lah. Aku nak buat kereta bah." Jadi dia tengah bergaduh. Saya rasa dari segi internal memang ada konflik sama ada nak mengeluarkan elektrik ataupun nak meneruskan legasi R35 tadi, iaitu enjin twin turbo. Jadi pasukan yang R35 ni, yang geng enjin ni, dia akan delay. Dia akan cuba delay. Jadi saya rasa di pihak pengurusan pun keputusan dia memang macam tu. Saya rasa dia orang akan delay sedelay yang boleh sehingga rules tidak lagi membenarkan R35 terkeluar. Mungkin ada ujian pencemaran baru yang lebih ketat atau ujian keselamatan baru yang tidak memungkinkan R35 tadi lulus. Sehingga itu kita akan terus mendapat R35 sampai bila-bila. Long life GTR. Long life.